kebahagiaan. Saya percaya dan yakin sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, walau apapun pekerjaan kita, walau di mana pun kita berada, sama ada di kampung ataupun berada di bandar, sama ada di rumah flat ataupun di rumah kondo-kondo tinggi, yang mana kita semua ini inginkan kebahagiaan dan ketenangan wujud dalam hidup. Kalau kita tanya seorang-seorang, kenapa kamu kerja? Saya kerja sebab saya nak bahagia lah Ustaz. Saya nak hidup macam orang lain. Orang lain boleh ada kenderaan, orang lain boleh ada rumah, orang lain boleh ada kesenangan. Saya nak macam dia. Tapi persoalannya, betul ke? Yang namanya apa dia? Betul ke yang namanya apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan, apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan, keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, adakah itu akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan? Adakah perjuangan kita ini, pagi, petang, siang, malam ini, yang mana kita penat ini, menghasilkan betul-betul yang namanya kebahagiaan dan ketenangan? Mari sama-sama kita menjawab segala persoalan yang mungkin apa dia terbenam dalam diri kita pada live kita hari ini. Sebelum itu minta tolong sahabat-sahabat share dulu, share. Kongsikan dekat grup WhatsApp, dekat Telegram, dekat Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat pada tajuk kita, iaitu kunci ketenangan dan kebahagiaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang namanya ketenangan dan kebahagiaan ini hanya milik mutlak bagi untuk orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Ini kunci dia. Ya, kalau kita yang namanya apa dia, tengok orang-orang kafir, ya Ustaz, ataupun orang-orang Islam sendiri, dia tak solat. Ustaz, macam mana orang ni, kawan-kawan saya tak solat tapi dia boleh bahagia, dia boleh happy. Kamu nampak dia happy, tapi sebenarnya dia tidak happy. Happy, bahagia, tidak boleh apa dia, tidak boleh hanya ya, digambarkan dengan cara orang tu berjalan. Ustaz, saya tengok semenjak dia jadi YB, ya, semenjak dia jadi orang kaya, Ustaz, jalan mengangkang je mengangkang. Ya, oh, ni mesti dia tu happy, Ustaz. Semenjak saya tengok dia kahwin, Ustaz, saya tengok dia happy. Kamu nampak dia happy? Semenjak saya tengok Ustaz, dia ni ada jawatan, saya tengok dia ni happy. Betul ke dia happy? Tak. Happy, bahagia, tenang, tidak boleh digambarkan dengan luaran. Sebab ketenangan dan kebahagiaan itu datang dengan hati yang bersih dan pada yang namanya jiwa ataupun yang namanya hati dan juga perasaan. Kita tengok dia ni namanya nampak bahagia tapi perasaan kita tak tahu. Sama ada tengah sedih, diuji, terbeban dengan berbagai ujian. Dalam hidup ini bukan soalan banyaknya ujian yang menimpa itu menyebabkan orang itu tenang ataupun tidak tenang, bahagia ataupun tidak bahagia. Bukan. Ya, ada orang yang jauh dibeban dengan ujian. Tapi kita tengok dia cool, tenang, relax. Ayam bahasa Jawa dia. Bahasa Inggerisnya cool. Ya, tenang. Kita tanya, bro, kenapa boleh tenang macam ini? Dalam keadaan kereta baru je accident, boleh tenanglah. Ya, kereta ni kan Allah Ta'ala bagi pinjam je. Allah Ta'ala boleh bagi, Allah Ta'ala boleh ambil. Tenang betul bro ni. Allahu Akbar. Kita tanya, geng, macam mana boleh happy ni? Dalam keadaan terbeban dengan ujian COVID-19, kena buang kerja. Tak apalah. Allah Ta'ala kan nanti akan gantikan yang lebih baik kan. Allah kan yang menjadikan hidup kita kan. Allah kan yang mengatur hidup kita kan. Allah ni mengatur hidup kita, merancang hidup kita. Bukan baru hari ni. Bukan semalam. Bukan baru 10 tahun. Tapi dah apa dia? Sejak azali kan. Allah Ta'ala pasti memberi yang terbaik dalam hidup kita. Allahu Akbar. Nampak tak? Kebahagiaan akan ada pada hati yang bersih. Hati yang boleh menerima ujian. Hati yang mana apa dia? Dia betul cara fikirnya. Islam datang membetulkan cara fikir kita. Yang mana Islam datang membetulkan keadaan hidup kita. Menyusun hidup kita. Islam datang memberi kebahagiaan. Islam datang memberi keadilan. Islam datang mengekang daripada berlakunya kezaliman terhadap diri kita dan juga orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, lahirkan aku dalam keadaan Islam. Cuma hari ini ya Allah, saya ini ya Allah, rasa sesak pada hati ini kerana kurang mendalami ilmu agama sehingga salah faham terhadap agama. Selama ini menganggap bahawa agama ini menyusahkan. Agama ini telah membebankan hidup. Rupa-rupanya bila faham agama ni, rupanya agama ini memberi sinar, memberi cahaya, memberi kebahagiaan, memberi ketenangan yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat luas. Betapa banyak kan orang yang mana dia mencari kebahagiaan dan ketenangan melalui jalan-jalan pintas. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang? Tapi ramai di antara kita ambil pil tenang. Lalu dia jadi lalok. Dia jadi tak keruan. Jadi tak betul. Dengan sebab pil tenang itu merosakkan organ-organ dia. Ya, ada yang namanya apa dia? Cara-cara ketenangan yang Islam dah ajar dah. Dengan baca Al-Quran. Tapi kita lebih suka mendengar lagu-lagu yang lara. Ya, goyang-goyang kita. Sama ada yang mudanya ataupun yang tuanya. Yang tua seronok kita dengar.
Ya, kita throwback. Kita dengar lagu-lagu 60-an. Oh Fatimah, gadis nan ayu, seronok kita kan. Ustaz, ya, saya rasa tenang je, tenang. Ramai di antara kita yang memilih jalan ketenangan yang fake. Dia tidak memilih jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat terang lagi bersuluh itu. Nak bagi tahu hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketenangan ini yang mana mesti melalui jalan agama. Kalau kita rasa nak bahagia dengan jalan yang haram, boleh. Tetapi kebahagiaan itu hanya fake. Kejap je kejap. Contohnya dalam melalui jalan zina. Ada orang dengan melalui jalan pernikahan. Ya, yang namanya apa dia? Yang mana dalam diri kita ni ada yang namanya satu keinginan. Antara lelaki dan wanita dan juga lelaki. Boleh kita nak bersama. Tetapi dengan ikatan perkahwinan misalnya. Tapi ada orang yang pilih dengan jalan zina. Seronok. Tapi seronok itu menempah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok itu yang mana apa dia? Merampas kebahagiaan selepas daripada itu. Yang menyebabkan kita duduk sorang-sorang teringat dosa-dosa, mengalir air mata. Banyaknya dosa, bergunung-gunung tinggi. Banyaknya dosa, bagaikan buih-buih di lautan. Yang menyebabkan kita, dada kita menjadi sesak. Allahu Akbar, banyaknya dosa. Walaupun nikmat kejap je kan, kita tengok awet kan, awet seksi. Nikmat kejap je. Tapi bila kita tengok tu, besok mata kita akan dipanah dengan panahan api neraka. Allahu Akbar. Kita ada di antara kita tengok kawan kita solat kan. Ada orang yang mana dia tenang dengan solat. Bila dia rasa gundah gulana, Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Ada orang dia rasa tenang ni ustaz bila saya tinggalkan solat. Bila saya tengok orang lain solat serabut. Dan kawan lagi ajak, "Weh bro, jom solat." Kau solatlah dulu. Bunyi je hayya 'alas salah. Engkau solat jelah aku tak payah tadi. Dia kata kau lah solat. Ya, bila dia bukannya solat, tengok orang solat je, dia dah sesak dah. Hati rasa tak tenang. Kenapa jadi macam ini? Kerana yang namanya hati ni terlalu kotor. Hati bila terlalu kotor, buat dosa dia akan menjadi biasa. Orang yang mana dah biasa keluar rumah tak pakai slipper, dia dah biasa kan? Jadi kita tengok orang-orang yang gelandangan, boleh kita tengok dia boleh keluar dalam keadaan berjalan, dalam keadaan panas, kaki tu tidak berlapik. Kenapa dia? Kerana dah terbiasa. Begitulah diri kita sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita sudah terbiasa dengan dosa, dia tidak rasa lagi yang mana dia kesakitan ataupun rasa lagi yang namanya dia keperitan di dalam melakukan dosa. Bagi orang yang beriman, bila buat je dosa, dia rasa pedih, dia rasa sesak. Itu maknanya masih ada lagi iman. Sahabat-sahabat sidang penonton, siapa-siapa yang buat dosa, masih lagi ada rasa yang namanya sesal. Ada yang ada rasa kecewa, ada rasa bersalah. Maknanya masih ada lagi yang namanya iman dalam diri kita. Tapi siapa-siapa yang buat dosa, tapi tidak ada lagi yang rasanya penyesalan, tidak ada lagi rasa bersalah, maka ketahuilah bahawa dosa sedang memuncak dalam diri kita. Allahu Akbar. Hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ucapan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton live kita pada hari ini. Terima kasih, teruskan berkongsi pada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat daripada kuliah maghrib kita pada malam ini. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada penganjur kita Surau An-Nur Pasar 3A Bandar Serban Selatan kerana sponsor kuliah maghrib kita pada malam ini. Alhamdulillah. Tajuk kita pada hari ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, iaitu bagaimana kita nak mendapat ketenangan dan kebahagiaan yang sebenar. Bukan fake. Sebab dalam diri kita ada hormon kebahagiaan. Ada yang ambil dengan jalan pil. Makan pil tu, dia jadi bahagia, dia jadi tenang. Punya bahagia sampai lalok tu, naik kereta sampai langgar orang. Allahu Akbar. Adakah kebahagiaan yang sebenar? Tidak. Bila dah langgar orang, dia dah rosakkan kereta orang. Mungkin menyebabkan kematian, dia telah merampas suami orang, merampas isteri orang, merampas anak orang, merampas kebahagiaan orang. Bila tersedar je daripada makan pil tu, tengok Allah, aku dah langgar orang. Dah mati pula anak orang. Mati pula siapa ni? Allahu Akbar. Nampak tak? Kita sedang meletakkan diri kita pada kebinasaan. Kita rasa dengan tenang dengan minum arak. Rupa-rupanya ketenangan tu ketenangan yang sangat fake. Ya? Kita rasa ketenangan dengan lagu. Dengar lagu-lagu putus. Kenapa kamu dengar lagu-lagu ni? Ustaz, saya putus cinta Ustaz. Jadi saya dengar lagu-lagu ni biar lupa. Lupa kejap je kan? Lupa kejap tu, lepas tu sakit lagi, pedih lagi. Ingat dalam hidup ini, siapa-siapa yang bergantung dengan tali Allah, bergantung dengan Allah Ta'ala, menyandarkan dirinya dengan Allah Ta'ala, maka dia akan sentiasa kuat. Sebab dia bersama dengan Allah yang Maha Kuat. Siapa-siapa yang mana dia rasa dia susah, dia miskin, terbeban dengan hutang yang banyak,
dia meletakkan sandaran pada Allah, dia meletakkan sandaran bersama dengan Allah yang Maha Kaya, maka insya-Allah hidupnya menjadi mudah dan mudah. Walaupun dia rasa ujian tu besar, tetapi dia ada Allah Maha Besar yang boleh bantu urusan dia. Allahu Akbar. Hidup jadi tenang, jadi tenang. Orang yang meletakkan keyakinan ini menyebabkan kita ini menjadi tenang. Saya nak tanya, saya bagi contoh tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dia tengok bagaimana pilot sebelum dia dibenarkan untuk menaiki kenderaan, maka apa dia? Maka dia ada beberapa jam, hours yang dia perlu cukup. Pilot tahulah berapa ratus hours barulah dia boleh bawa orang. Ya, dia tentang soal keyakinan. Bila dah ada keyakinan, dah ada jam yang sepatutnya, barulah dia boleh bawa penumpang untuk dia untuk dia fly. Macam itulah dalam diri kita ini. Selagi mana keyakinan kita lemah, selagi itu yang namanya apa dia? Yang namanya ketinggian ataupun dari sudut keimanan kita ini masih lagi teruji dan teruji. Perlu melalui fasa-fasa ujian yang banyak. Ya. Begitu juga pilot, untuk nak naik pangkat diperlukan masa yang lama. Ya, perlu ada yang namanya jam yang banyak. Begitulah dalam hidup kita. Nak jadi orang yang berjaya, dia perlukan proses. Bahasa bisnes panggil trust proses. Trust the process, nak berjaya. Dalam hidup ni kan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nak bahagia ni Ustaz bagi 5 cara nak bahagia. Jadi tolong kongsikan. Ya, kita punya live ni. Mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat. Ya, yang pertama nak bahagia ni jaga solat. Solat kena jaga. Salat fi awqatiha. Salat pada waktunya. Bunyi je azan kan? Bila dengar je bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi je azan, kita kena solat. Kalau isyak nanti tak apalah, kita mungkin boleh drag sikit kerana ada majlis ilmu. Tapi kalau yang namanya apa? Yang namanya waktu lain, bunyi azan, kita solat. Solat dia adalah apa dia? Connection, hubungan antara hamba dan juga Tuhannya. Kenapa kena solat? Sebab Allah Taala jadikan ustaz, solat ni ustaz, baru je maghrib nak isyak dah. Baru je subuh nak zuhur dah. Baru je zuhur nak maghrib dah. Allahu Akbar. Ya. Kenapalah ustaz ada solat? Solat ni adalah waktu terbaik untuk kita yang namanya apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Kenapa ada waktu gap solat dalam masa 24 hours 24 jam? Jawapannya apa dia? Jawapannya setiap dari antara jam dengan jam ni ada ujian. Ada ujian. Maka kita nak mengadu pada siapa yang memberi ujian? Maka kita nak menyelesaikan urusan ini dengan siapa? Mengadu kepada yang memberi ujian dan yang boleh menyelesaikan ujian. Yang siapa yang boleh bagi? Allah lah kan? Maka kena solat. Bila solat je, misalnya malam kita dengan pemikiran yang berkecamuk, dengan pemikiran yang berbagai-bagai, ya, bercampur-campur. Maka solat subuh kan kita, solat subuh. Sebelum tu pun boleh lagi bangun qiyamul lail mengadu pada Allah. Ya Allah, banyaknya ujian, berlonggok-longgok ujian ya Allah. Menggunung-gunung ujian ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberi ujian dan yang boleh menyelesaikan ujian. Ngadu pada Allah, minta pada Allah. Lepas subuh, selesai satu ujian. Datang lagi ujian. Sebab itu adanya solat zuhur. Solat lagi zuhur, mengadu lagi pada Allah. Sebab apa dia? Kita ni rasa kita ni hebat. Siapa yang tak solat, dia sombong dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia boleh selesaikan masalah dia. Ustaz, kalau setakat assignment ni Ustaz, saya boleh selesaikan. Kalau solat, dia melambatkan proses untuk saya siapkan assignment. Ataupun yang kerja, dia mengganggu waktu untuk saya siapkan kerja saya. Kenapa saya kena solat? Ya, saya kalau ada pekerja dengan saya tak bagi solat. Sebab solat mengganggu tugas pekerjaan. Dia rasa dia bijak. Dia lupa yang bagi rezeki Allah. Dia ingat bisnes dia boleh maju dengan apa dia? Dengan otak dia. Majunya bisnes kereta kerana Allah. Allah Ta'ala sebutkan, hayya ala salah dulu ke hayya ala falah. Allah Ta'ala sebut hayya ala salah dulu kan? Solat dulu baru hayya ala falah. Hayya ala falah maksudnya menuju kejayaan. Solat, kamu akan menuju kejayaan. Customer kamu datang, yang gerakkan hati Allah. Kamu rasa sombong, kamu rasa kamu lebih bijak, kamu boleh siapkan assignment dulu. Habis je siap, Allah, laptop rosak. Tadi kamu sombong kan? Kamu tak nak kembali pada Allah. Kamu rasa dengan hebatnya kamu siapkan assignment, benda dah siap, betul. Tapi laptop kamu rosak, habis assignment kamu. Contoh. Ya, kamu rasa kamu hebat kan? Ada masalah dalam bisnes, kamu tak bagi pekerja kamu solat. Suruh siapkan. Dah settle semua, apa berlaku? Ya, rupa-rupanya projek ataupun yang kamu buat itu gagal. Sebab apa? Kamu rasa kamu hebat kan? Kamu tak nak minta tolong pada Allah kan? Kamu tak nak mengadu pada Allah. Patutnya kalau kamu dalam kesusahan, kamu ada ujian banyak, ya, kamu suruh pekerja kamu minta tolong pada Tuhan yang memberi ujian dan yang boleh menyelesaikan ujian. Solat dulu solat. Kamu minta tolong pada Allah. Begitu juga.
kamu ada assignment banyak, kamu ada tugasan banyak, kamu ada pekerjaan banyak, minta pada Allah. Sebab itu adanya solat zuhur, minta lagi pada Allah Ta'ala. Siapa yang bawa Grab ke, siapa yang ada urusan bisnes ke, ada gap. Kamu jangan sombong dengan sebab yang kamu belajar dengan Sifu untuk belajar FBS, untuk belajar tentang Shopee, untuk belajar tentang macam mana nak run bisnes. Kamu jangan sombong. Kamu kena ingat, kamu ada Tuhan yang boleh bagi rezeki kepada kamu. Kamu kena berhenti kejap. Bunyi azan berhenti kejap. Mengadu pada Allah. Minta pada Allah yang bagi rezeki. Minta pada Allah. Kamu rasa dengan sebab kamu tak ada solat ni, rezeki kamu boleh jadi banyak. Boleh jadi banyak. Tapi Ustaz nak bagi tahu, belum tentu banyak itu mencukupi. Allahu Akbar. Banyak belum tentu cukup. Sebab itu bahagia dengan cukup, bukan banyak. Kamu minta pada Allah, ya Allah bagi aku rezeki yang banyak. Allah boleh bagi banyak. Allah tak ada bagi banyak. Sampai banyaknya itu, sehingga kamu tak sempat untuk nak solat. Kamu tak sempat untuk bayar zakat. Kamu tak sempat menikmati rezeki yang kamu cari pagi, petang, siang, malam. Kamu tak sempat bersama keluarga. Bos, dah makan, tak sempat. Busy bro, busy. Ya, bos, dah solat, tak sempat. Bos, dah tidur, tak sempat. Kerja banyak. Uruskan. Ya, ada customer ni nak beli. Ada buyer ni, dia nak beli kita punya produk. Dia nak beli banyak, 1.6 bilion. Hebat. Dengan sebab banyak tu, seronoknya tu, tak sempat tidur malam, tak sempat makan, tak sempat jenguk keluarga, tak sempat solat, tak sempat, segala tak sempat. Mati malam tu, rugi. 1.6 bilion tak boleh bawa mati, amalan boleh bawa mati, kamu tertinggal amalan yang sepatutnya kamu bawa ke negeri akhirat. Allahu Akbar. Nampak? Sebab itu adanya solat. Solat beri ketenangan. Ya? Lepas tu ada lagi ujian baru, solat lagi asar. Lepas asar ada lagi ujian, maghrib ada kan? Solat ngadu lagi, ni maghrib. Ni antara maghrib dengan isyak, tiba-tiba ada lagi ujian baru. Nanti waktu isyak mengadu lagi pada Allah. Sebab itu ujian Allah Ta'ala bagi pada diri kita supaya kita ini sentiasa mengadu pada Allah. Supaya kita sentiasa mengadu pada Allah. Ustaz, Allah Ta'ala tahu kan masalah saya. Kenapa nak kena mengadu pada Allah? Kalau saya doa je lah. Ya Allah macam biasa, ya Allah. Allah Ta'ala tahu kan? Jangan. Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang mengadu di setiap ujian-ujian yang sedang dilalui. Ini konsep kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya? Izinkan Ustaz isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang share, yang sedang menonton. Ya, jemput untuk terus share, terus menonton dan terus memberi support yang terbaik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dirahmati oleh Allah sekalian. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita nak sambung lagi. Okey, 5 tips untuk mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Pertama sekali Ustaz sebut jaga solat. Solat jaga. Ustaz, macam mana nak jaga solat fardu? Jaga solat sunat. Siapa-siapa yang jaga solat sunat, insya-Allah solat fardu confirm dia jaga. Jarang-jarang orang ni qiyamul lail, orang ni solat sunat sebelum selepas, tapi fardu dia tak jaga. Siapa-siapa yang jaga solat sunat, dia akan jaga solat fardu. Ini konsep dalam kehidupan. Solat sunat adalah aksesori dalam apa dia? Dalam yang namanya apa dia? Solat itu. Solat ni adalah yang main dia, utama dia. Solat yang sunat ini dia sebagai aksesori tambahan. Kalau kita beli kenderaan, kita nak cantik, sport rim, nak lawa. Ya, kita nak elokkan kenderaan kita. Ya, kalau kita pun kalau makan bukan nak beli roti je, kita nak beli ada kaya dia. Baju pun ya, yang perempuannya pakai tudung dah, tapi nak kalau boleh ada yang namanya batu-batu tu. Dia tak nak letak batu bata, dia mesti nak letak batu yang mahal-mahal sikit, yang shining itu kan. Kalau beg pun kita mesti nak beg yang ada jenama, bukan beg jenama Ajinomoto, betul. Jadi begitulah konsep dalam hidup ini. Solat, bila kita solat sunat, aksesori. Dia nak antara objektif tujuan solat sunat adalah untuk menampung kerosakan, kelemahan, kecacatan ketika mana kita solat fardu. Mungkin kita tidak khusyuk. Biasalah solat ni kan. Siapa-siapa yang lalai ketika solat, dalam solat lalai, di luar lagilah lalai. Waktu diperuntukkan untuk ingat Allah pun dia lalai, lagi-lagilah di luar solat, lagi-lagilah dia akanlah lalai. Allahu Akbar. Ya, sebab itu waktu ingat Allah Taala ni kena ingat betul-betul. Ya, pertama sekali jaga solat. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah kita daripada kemungkaran, solat dapat menghapuskan dosa, solat dapat memurahkan rezeki, solat dapat menghubungkan antara manusia dan juga Tuhannya. Solat dapat memberi kekuatan. Sebab itu orang yang solat, orang yang bangun malam, orang yang jaga solat ini, dia sentiasa kuat walaupun mendepani berbagai ujian. Bukan soal besarnya ujian, tetapi besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada diri dia. Hebat. Orang solat ni orang yang hebat. Dia bukan jenis orang yang senang koyak.
Orang yang mana hatinya senang koyak, baru kena kata sikit, dah kecil hati, dah menangis kat bucu katil, adalah orang yang mana dia tidak jaga solat. Orang yang jaga solat, dikutuk, dicemuk, dicaci. Rasulullah kan, dibaling batu, berdarah sampai penuh telapak kaki. Rasulullah cool, tenang. Sebab Rasulullah antara insan yang jaga solat. Dan siapa-siapa yang nak tenang, nak kuat, nak strong, mendepani ujian yang banyak, dalam keadaan relax, dalam keadaan yang kuat, jaga solat. Ini kunci dia. Ya? Kemudian yang kedua, nak bahagia macam mana? Baca Al-Quran. Setiap hari kena baca Al-Quran. Persoalannya Ustaz, berapa banyak Al-Quran yang saya perlu baca? Jawapannya adalah sebanyak mana kebahagiaan yang kita perlukan, sebanyak itulah Al-Quran yang perlu kita baca. Ini dia, Al-Quran kena baca. Ustaz, nak baca surah apa Ustaz? Baca surah yang mudah. Kamu mudah apa dia? Ustaz, saya mudah Inna Toina je, Inna Toina. Inna Toina lah. Kamu ulang, Inna Toina, ulang. Benda yang sama saya ulang Ustaz, tak apa. Saya suka kulhu lah Ustaz, kulhu. Kulhu tak apalah, ulang kulhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini yang namanya apa dia? Kita kena baca Al-Quran. Sebanyak mana kebahagiaan yang kita perlukan, sebanyak itulah Al-Quran yang perlu kita baca. Ustaz, saya tak boleh lagi baca Al-Quran. Cuba belajar Al-Quran. Siapa-siapa yang nak belajar Al-Quran percuma, boleh PM Ustaz. Boleh PM Ustaz, nanti Ustaz akan uruskan kelas Al-Quran kita insya-Allah. Siapa-siapa yang nak apa dia? Siapa-siapa yang dia teringin sangat nak baca Al-Quran, ya, tapi tak boleh baca Al-Quran, ambil Al-Quran ni, ulama ajar, ambil Al-Quran, peluk, menangis. Ya Allah, aku umur dah 20 tahun ya Allah. Aku dah umur dah 30 tahun ya Allah. Aku dah umur dah 40 tahun ya Allah. Aku dah umur dah 60 tahun ya Allah. Masih tak celik lagi. Masih tak boleh lagi baca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang menghalang untuk aku boleh baca Al-Quran ya Allah? Dosa apa yang menghalang untuk aku tak boleh baca Al-Quran ya Allah? Mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah. Minta tolong pada Allah. Kita biasa dengar kan? Adika biasa dengar geng-geng TikTok, mungkin di Facebook pun dengar. Adika ni dia cerita dekat TikTok dia yang dia sebelum ni tak boleh baca Quran. Tapi disebab dia nak, dia bangun malam, dia minta pada Allah, kejap je isteri dia ajar, dia boleh baca Al-Quran dah sekarang. Subhanallah. Ini inspirasi yang kita boleh ambil. Nak bagi tahu sahabat-sahabat pun begitu. Siapa dia senang hidup ni tentang soal nak dengan tak nak. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Bukan, ada jalan. Betul ke betul? Betul. Jadi kita nak dengan tak nak je. Kalau kita nak, insya-Allah kita boleh dapat. Kalau tak nak, tak payah. Tak nak, tak payah. Allah Akbar. Okay, terima kasih sahabat-sahabat yang share. Terima kasih yang share. Mudah-mudahan dirahmati Allah semua. Terima kasih yang terus berkongsi. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus menyokong. Ya, live kita ini ditaja oleh Surah An-Nur, Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Ya, siapa-siapa yang nak salurkan sumbangan, di ruang komen ada nombor akaun surau. Mudah-mudahan dapat sama-sama menyokong dan mudah-mudahan banyak lagi program-program pengimarahan yang surau-surau boleh lakukan insya-Allah. Terima kasih yang terus share dan terus menonton. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Yang kedua, baca Al-Quran. Pertama, jaga solat. Nak bahagia, nak tenang, jaga solat. Yang kedua, jaga ataupun baca Al-Quran. Yang ketiga, cara nak bahagia yang ketiga, banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah. Zikir. Ustaz, waktu bila nak kena zikir? 24 hours, 24 jam kena zikir. Habis tu tak makan Ustaz. Nak berak macam mana? Zikir je. Aduh Ustaz ni, biar betul. Betul ke betul Ustaz ni? Zikir ni, tempatnya pada? Tempatnya pada lisan. Ataupun pada hati. Ya, zikir yang betul pada hati. Kita ingat Allah di hati kita. Ya, walaupun kita tidak berzikir. Tapi permulaannya, latihannya dengan lidah. Bila dah power, orang kan, bila yang namanya apa dia, mula-mula naik kereta kan, dua tangan kan, dah power dah, pakai satu tangan je. Macam itulah, orang yang mula-mula zikir dengan lisan. Dah power, tak dengan lisan pun, diam je, duduk, tengah tengok live Ustaz ni. Ustaz ni betul ke tak betul cakap ni? Tengah tonton live Ustaz, dalam hati ni, degupan jantung, dub-dap, tapi sedang berzikir. Allah, 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 Allah. Ini hebat. Ya, tengah naik motor, dalam hati Allah, 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 Allah. Dalam tandas, dalam hati Allah, Allah. Bukan suruh lafaz. Mak, Ustaz suruh zikir 24 jam, mak, dalam tandas. La ilaha illallah. Ke benda. Bukan. Ya, dalam hati. Dalam masa tengah nak tidur, masa tengah dengar live, masa tengah apa dia, buat kerja. Orang lain masak tang ding nyanyi. Pepohon cintaku, menyanyi kau ada kawan kita dia diam je. Mat, kau diam je, kau bisu ke? Tak. Nampak je aku diam, tapi hati aku sedang berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
Patut sedap masakan kau. Itulah dia punya azimat dia. Itulah kunci dia. Itulah bumbu dia. Allahu Akbar. Ni, another level rupanya. Kelas pertama. Jadi sidang penonton yang dirahmati sekalian, yang ketiga banyakkan zikir. Nak zikir apa ustaz? Ada ustaz ni kata subhanallah. Ada ustaz ni kata la ilaha illallah. Ada ustaz ni kata selawat. Zikir yang mana ni? Mana satu? Jawapannya adalah yang mana sahabat-sahabat mudah dan seronok. Kan ustaz tetapkan zikir yang ni, payahlah ustaz. Lalah tak amal. Yang penting apa dia? Yang penting yang mudah pada diri kita. Bukan ikut pada orang. Ikut pada kita. Kalau kita rasa kita seronok la ilaha illallah, la ilaha illallah lah. Kalau kita seronok selawat lah. Kalau kita seronok apa dia? Tasbih, subhanallah, subhanallah lah. Janji selawat, janji zikir. Jangan kita, yang lebih baik sebenarnya la ilaha illallah. Yang lebih baik sebenarnya adalah subhanallah walhamdulillah. Ya. Dok kita kata yang tu, lalah tak buat. Ini dia. Oh, begitu juga dalam penekanan tajwid. Kita ni kena baca dengan tajwid. Kena betul, kena ada taranum, kena ni, dengan ni. Betul. Tetapi yang paling penting adalah objektifnya adalah kena baca dan amal. Kita duk takut-takutkan orang kau ni baca tak betul kan, sagi kan, dosa kan. Siapa suruh baca, tak ada guru. Kan? Betul lah tu. Tapi yang penting adalah objektif tujuannya adalah untuk kita amalkan. Kemudian kita belajar untuk baiki dan tahsinul ibadah, memperbaiki ibadah. Kalau nak tunggu perfect, memang sampai bila lah. Ya, kita takkan dapat kesempurnaan. Sebab itu kita mulakan dulu. Lepas tu kita belajar untuk mendapatkan kesempurnaan. Kemudian, yang pertama baca Al-Quran, pertama jaga solat, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga zikrullah. Yang keempat, cara nak dapatkan kebahagiaan dan ketenangan adalah dengan apa dia? Menjadi orang yang baru setiap hari. Wow. Nak jadi Doraemon ke ustaz? Nak jadi Ultraman ke ni, tiba-tiba nak bertukar-tukar jadi orang baru ni? Ustaz ni biar betul ustaz ni. Allahu Akbar. Menjadi orang yang baru bermaksud iaitu apa dia? Cerdik pandai kata, kita berubah menjadi orang yang semakin baik setiap hari. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang mana hidupnya dia teratur dan tersusun, tidak bagaikan ranting yang dicampakkan ke sungai, ke kanan, ke kiri, tak tahu tujuan hidup, dia tak nampak tujuan hidup menjadi payah. Tapi orang yang mana dia tahu tujuan hidup, dia tahu ke mana hala tuju ni. Tanya, hala tuju kau nak pergi mana? Aku kerja pagi petang siang malam ni nak enjoy, nak kaya, orang boleh berbini, orang lain berbini, aku boleh ada bini, orang lain ada anak, aku boleh ada anak, orang lain boleh senang, aku ada senang. Iya ke? Itu ke hidup? Dia tanya orang yang mana dia tahu hala tuju. Tuan, hidup ni buat apa sebenarnya? Ustaz, hidup ni adanya mati. Perlunya bekalan-bekalan yang saya perlu bawa ke negeri akhirat. Sebab itulah saya keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, cari rezeki ni. Tujuannya adalah untuk apa dia? Membesarkan Allah. Dengan membawa anak-anak saya pergi sekolah, hantar pergi sekolah agama, faham agama. Supaya anak saya semakin dekat pada Allah. Supaya menjadi mata rantai perjuangan pada baginda Rasulullah. Ini konsep kehidupan. Jadi saya tahu hidup ni adanya mati ustaz. Perlunya bekalan. Dia tahu hala tuju. Bila dia tahu hidup ini adanya mati, kesusahan ini pasti akan tamat. Kesusahan ini pasti akan ada pengakhirannya. Kalau sakit, tak akan sakit 1000 tahun. Kalau kena buang kerja, tak akan kena buang kerja 1000 tahun. Kalau yang namanya orang maki hamun, tak akan orang maki hamun 1000 tahun. Semuanya ada yang namanya hari perhitungan. Kita ini hidupnya akan mati dan semua kesedihan ini akan tamat dan digantikan dengan kebahagiaan dengan berkat kesabaran kita. Allahu Akbar. Itu jangan risau. Orang tak bayar hutang. Dia nak lari pergi mana? Dunia memang akan berakhir. Tapi besok dia ke akhirat, dia kena cari kita. Orang zalimi kita. Jangan risau. Kesedihan itu jangan biarkan lama. Move on. Sebab apa dia? Dia boleh bahagia kat dunia ni. Memfitnah kita, kutuk kita, kata kita. Orang yang tahu nilaian hidup ini, adanya namanya akhirat, dia tenang. Yang nama kesedihan ini akan berakhir. Kesedihan ini akan berakhir. Yang mana pun dia tidak akan lama. Kita akan mendapat kebahagiaan disebabkan kezaliman yang orang buat pada kita. Kamu buatlah. Aku kutuklah. Alhamdulillah, terima kasih. Ingat, kezaliman dan kejahatan kamu itu, yang mana apa dia, kamu akan menukarkan. Yang namanya apa dia, kebaikan kamu akan bagi kepada saya. Kejahatan saya, kamu akan ambil. Terima kasih kerana kejahatan dan kezaliman yang telah kamu lakukan kepada diri ini. Terima kasih di atas setiap kezaliman dan kejahatan yang telah kamu lakukan kepada diri saya. Sebab itu jangan sesekali kita menzalimi orang. Ini dia. Dalam konsep kita nak bahagia, seterusnya apa dia? Dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
pastikan pertama sekali jaga solat kita. Ya, yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga banyakkan zikrullah. Yang keempat, ya, kita menjadi orang yang baru, menjadi orang yang sentiasa baik. Betulkan niat kita. Selama ni niat rupanya kerja nak senang di dunia, tukar lepas ni. Ustaz, saya kerja, saya nak senang di akhirat. Macam mana orang lain kerja, tujuan boleh bermewah-mewah, senang dekat dunia, kamu kata kamu nak senang di akhirat? Kamu ni macam mana? Ustaz, saya kerja pagi, petang, siang, malam, saya kata nak senang di akhirat dengan duit yang saya ada, niat yang betul akan membawa kepada ibadah. Yang menyebabkan pekerjaan saya ibadah. Saya kerja lillahi ta'ala. Saya besarkan keluarga saya berkeluarga ibadah. Saya bekerja ibadah. Saya sekolahkan anak saya ibadah. Semuanya ibadah. Saya betulkan niat saya. Saya hari ini, bermula daripada hari ini, saya menjadi orang yang baru. Saya betulkan niat saya. Setiap tindakan saya menjadi ibadah. Dan saya akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Orang lain kerja penat, gaji tak bayar, bos berlaku zalim, saya boleh tenang sebab apa dia? Kezaliman itu Allah Ta'ala akan tuntut dan Allah Ta'ala ada hari pengadilan dekat akhirat. Yang mana setiap kesedihan saya hari ini akan diganti dengan kebahagiaan. Okey? Mana-mana bos yang tak bagi gaji setimpal dengan saya, oleh kerana saya niatkan pekerjaan ini ibadah, selebihnya Allah Ta'ala akan bayar kebaikan-kebaikan yang saya lakukan ini. Mungkin manusia tak mampu bayar setimpal, Allah akan bagi yang terbaik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak pernah menzalimi akan hamba-Nya. Kamu buat baik sikit je, Allah Ta'ala akan apa dia? Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Ta'ala akan apa dia? Memberi ganjaran yang sangat banyak dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik, yang kelima, macam mana nak dapat bahagia? Cara nak dapat bahagia adalah dengan menjemput kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan cara apa dia? Dengan cara kita buat baik pada orang. Kalau nak kebahagiaan yang banyak, kita kena memberi dahulu. Barulah kita akan menerima. Siapa-siapa yang tidak memberi, kerja nak menerima, menyuap aja. Ya, buka mulut aja. Mana boleh? Kalau kita pergi kedai makan, ada duit lebih, bayarkan orang lain. Orang lain ni, bila dia tahu aja, tuan, dah ada orang bayar dah, apa orang tu akan kata? Subhanallah. Mudah-mudahan orang tersebut dimurahkan rezeki. Itu baru seorang. Kalaulah kita ni dalam keadaan hutang banyak, susah dalam kehidupan, kita ni belanja pula satu kedai. Satu kedai doakan kita. Dia tak tahu pun siapa yang sumbang. Oh, kita doakanlah ya, semoga penyumbang itu dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan. Kita balik ni lapar je, tenang je, hidup jadi mudah dan mudah. Itu dia. Ya, yang kelima apa dia? Yang kelima ni menjemput kebahagiaan dengan memudahkan urusan orang lain. Yang kelima, nak bahagia, mudahkan urusan orang lain. Allah Ta'ala akan mudahkan. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Contohnya, mudahkan urusan pasangan kita. Jangan bagi isteri kecil hati, jangan bagi suami kecil hati. Ya, pagi-pagi dah kejutkan isteri pasangan kita untuk solat berjemaah bersama. Ya, kita buatkan air ke, kita ambil hati. Maknanya sentiasa jangan menimbulkan persengketaan. Ya, begitu juga dengan jiran, lebih kurang. Ya, maknanya apa dia? Yang kelima ni adalah apa dia? Menjemput kebahagiaan dengan apa dia? Dengan kita berbuat baik pada orang lain. Ya, kita hubungan dengan manusia ni, kita nakkan apa dia? Kita nak supaya smooth je. Supaya kita pergi kerja, ya, kita tak ada dendam kesumat, kita maafkan orang lain, ya, kita mudahkan urusan orang lain. Sebab apa dia? Sebab sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Ini konsep dalam hidup. Ya, ini dia. Jadi itulah 5 cara kita apa dia? Cara kita nak dapatkan kebahagiaan. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, zikrullah. Yang keempat, dengan apa dia? Berubah menjadi orang baru. Maksudnya adalah dengan apa dia? Sentiasa kita apa dia? Tajdid dunia, baiki niat kita dan sentiasa menjadi orang yang semakin baik. Dan yang kelima, menjemput kebahagiaan dengan kita apa dia? Mudahkan urusan orang lain, buat kebaikan, Allah Ta'ala akan beri kebaikan yang banyak. Sedekah, bantu orang lain, bantu jiran. Dan jaga hubungan dengan keluarga, Allah Ta'ala akan jaga kebaikan, ketenangan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa banyak lagi sebenarnya. Ya, pertemuan-pertemuan kita ini, insya-Allah kita akan panjangkan lagi selepas daripada ini. Terima kasih kepada sahabat yang menonton. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi. Terima kasih juga kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Di PIN ada akaun ya, sumbangan untuk tabung surau. Sangat dilalukan. Mudah-mudahan program-program pengimarahan dapat dilakukan dengan berkat sumbangan daripada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi mari kita sama-sama akhiri dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar, ya Allah. Ya Allah, apilah itu, ya Allah. Apilah itu pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya saat api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini, ya Allah, kami mohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini, ya Allah, bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami, ya Allah. Mungkin malam ni, esok maupun lusa, ya Allah. Kawan-kawan kami, member-member kami, ya Allah, telah meninggal dunia bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami tak tahu apa nasib mereka dalam kubur, ya Allah. Kami, ya Allah, kami yang masih hidup ini, ya Allah, kami lalai, ya Allah, kami leka, ya Allah. Ya Allah, kami gagal menjadi orang yang baik, ya Allah. Ya Allah, kami mengakui betapa lemahnya kami dalam mengurus keluarga kami. Kami mengakui betapa lemahnya kami dalam mengurus suami, isteri, anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, pimpin kami, bantu kami agar kami tetap istiqamah dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, tak kala mana kematian itu datang, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya, ya Allah, untuk, ya Allah, baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya, ya Allah, untuk salatkan kami, iringi kami ke kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah, seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kali jengking dan ular, ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami pada malam ini, ya Allah, kami mendatangkan mohon, ya Allah, ampun dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, pada hati yang dalam ini, ya Allah, pada malam ini, ya Allah, kami menyatakan rasa rindu yang mendalam buat kedua orang tua kami. Lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia sekian lama, ya Allah. Hari demi hari kami duduk di tepi pintu, ya Allah. Kami merasai betapa rindunya kami pada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami rasa tekilan, ya Allah, kerana pada hayatnya kami gagal menjadi anak yang baik. Kami pernah mengguriskan hatinya sehingga berderai air matanya laju jatuh ke bumi, ya Allah. Ya Allah, dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan, ya Allah, anak-anak kami menjadi nakal? Dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami, ya Allah, menjadi susah? Dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan rezeki kami menjadi sempit? Ya Allah, kami bimbang, ya Allah, derhaka dan dosa kami terhadap kedua orang tua kami akan dihumban dalam neraka-neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa pada malam ini, Allah, penembus di setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan terhadap ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu ayah kami, ya Allah, sekiranya, ya Allah, ada di antara kami, ya Allah, yang masih ada ibu ayah yang sakit, sembuhkan penyakit ibu ayah kami, ya Allah. Sekiranya ada ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau terangi kubur mereka, letakkan mereka di kalangan orang yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mendatangkan ini, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Kami yang mendatangkan ini, ya Allah, sekiranya ada masalah rumah tangga, bantu urusan kami, ya Allah. Ya ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Yang ada yang jodoh belum sampai, sampaikan jodoh kami, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua, terima kasih yang sedang menonton, terima kasih yang share, terima kasih sekali lagi. Teruskan menyumbang untuk dana infak surau An-Nur Fasa 3 Ibadat Seremban Selatan yang dipinkan di ruang komen. Terima kasih kepada pihak penaja. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita, ya, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Maafkan Ustaz, ya, doakan Ustaz. Kita bertemu lagi di lain masa. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.